Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada waktu ini kita bawa kepada anda program Hijrah Ramadan musim yang kedua. Alhamdulillah. Dan kalau kita melihat dalam Islam, istilah hidayah ni membawa erti petunjuk Allah ke arah kebenaran dan sebagai insan yang mahukan kebenaran untuk membina hidup di atas landasan Siratul Mustaqim, pastinya kita akan memohon dan mengharapkan hidayah daripada Allah. Tapi sayang ramai yang tak mahu berusaha untuk mendapatkannya. Berbahagialah insan-insan terpilih yang Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada mereka, dan ia merupakan satu rahmat kehidupan yang tak ternilai harganya dengan wang ringgit. Dalam Hijrah Ramadan pada kali ini, kita menelusuri kisah penghijrahan insan yang akan pastinya menyentuh hati kita semua. Untuk itu kita bersama-sama dengan Cik Nur Ain Sumayah binti Abdullah pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana dapat bersama kami dalam program Hijrah Ramadan untuk musim yang kedua ini. Ini sebagai permulaan kita mohon untuk kongsikan terlebih dahulu sedikit latar belakang Cik Ain Sumayah. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Okey, baik. Nama saya Nur Ain Sumayah atau Sumitra, nama asal saya, binti Walaitam. So, saya berasal daripada Ipoh Perak. Saya memeluk Islam pada tahun 2010. Dan saya graduate Universiti Melaya. Masih lagi menyambung sarjana pengajar Islam. Dan sekarang sedang bertugas di sebuah NGO dakwah, Center Foundation. Alhamdulillah. Dan kita nak tahu juga bagaimana bermulanya minat untuk mengenali agama Islam. Actually, saya bermula minat agama Islam ni sebenarnya sejak dia bukan, saya tak pasti itu minat ke apa, tapi saya mula tertarik dengan kisah-kisah ataupun kita kata sirah Nabi ketika umur saya 9 tahun pada bulan Ramadan. Kerana apa, pada umur saya 9 tahun tu, masa tu saya darjah 3, pada bulan Ramadan tu kita ada kisah-kisah Anbiya dalam rancangan, rasa saya rancangan TV3. Dan ni waktu petang lah sebelum berbuka puasa. Jadi saya selalu menonton kisah sirah tu, dan saya sangat tertarik dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Dan daripada situ saya just suka tentang, ketika tu masa sekolah rendah tu saya sekadar saya suka untuk melihat orang solat, saya suka orang baca Quran, dan saya suka dalam kelas mendengar kisah-kisah sirah Nabi dalam kelas lah. Jadi ketika sekolah rendah tu, itu yang membawa saya rasa macam berminat. Bertambah lagi bila saya nak masuk dalam tazkirah, ustaz saya tidak menghalang saya join tazkirah. Tapi bila saya masuk sekolah menengah, saya memang tak berpeluang nak masuk kelas agama lah, sebab saya dah ada kelas moral. Cuma masa saya tingkatan 4, arwah ustazah saya ketika itu offer kepada kelas kami untuk mengambil tasawur Islam. Jadi ketika itu saya sekadar main-main je dengan ustazah. Saya kata saya nak ambil, boleh ustazah? Untuk SPM lah kan. Saya kata tak ada masalah, boleh. Sebab dia tak ada, dia tidak seperti pendidikan Islam yang ada PAFA. Jadi triggernya saya terhadap Islam tu ketika saya ambil tasawur Islam tingkatan 4 tu, yang mana ada satu statement berkaitan, sekarang dah tak ada silibus sekarang. Silibus saya dulu ketika saya belajar, dia ada satu statement dalam buku teks begini statement dia. Al-Quran sebagai petunjuk kepada orang Islam. Saya tak ada terima statement tu ketika tu. Sebab apa yang saya lihat di keliling saya ketika itu, umur 16 tahun, kawan-kawan saya semua tu tidak menunjukkan kepada saya. Saya macam terfikir, takkanlah ketika itu takkanlah sebuah buku boleh jadi petunjuk. Saya tak boleh nak terima sebuah buku jadi tunjuk. Macam mana tu buku jadi petunjuk? Jadi dari situ yang saya trigger, saya ingin tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran tu. Sehinggalah saya pun tamatkan saya punya SPM. Alhamdulillah saya dapat keputusan yang baik dalam tasawur Islam saya. Sebelum-sebelumnya dapat A- semua. Tapi untuk SPM saya dapat B+ lah. Alhamdulillah. Jadi dari situ, habis je belajar, saya ingin nak belajar Quran.
Jadi saya nak tahu tentang Al-Quran. So dari situlah sebenarnya saya berminat kepada Islam. Alhamdulillah ya, permulaan daripada untuk mengenali sebuah buku yang kata nak memahamkan apa sebenarnya isi kandungannya, dan akhirnya Alhamdulillah terdetik niat sebenarnya ke arah sesuatu. Kita nak tahu bila terdetik niat yang betul-betul untuk memeluk agama Islam. Ya, itulah macam saya cakap, niatnya untuk belajar sahaja. Jadi umur saya masa tu 18 tahun. Saya 18 tahun. Sebaik saya habis SPM saya, jadi saya pun mencari orang untuk mengajar saya Al-Quran. So dari situlah, daripada situ orang yang apabila saya mencari orang untuk mengajar saya Quran, dari situ saya diberitahu yang sebenarnya bukan saya yang nak masuk Islam, tapi sebenarnya Islam tu dah memang masuk dalam diri saya bila saya nak mencari Quran. Jadi umur saya masa tu umur 18 tahun lah, ngam-ngam saya 18 tahun saya decide nak masuk Islam. Alhamdulillah 18 tahun umurnya pada ketika itu. Okey, baik, dan kongsikan juga momen ada ketika Puan ataupun Cik Sumayah sendiri melafazkan kalimah syahadah. Okey. Dia kata momen kan, sebab saya dah biasa dengan kalimah syahadah ni daripada sekolah rendah. Dia kalau hari ni kalau orang bertanya momen ni, saya tak rasa apa pun. Ketika itu ketika saya syahadah tu saya sekadar okey syahadah, perlu syahadah. Tetapi kalimah syahadah itu saya menghayati, saya memahami sepanjang perjalanan saya sebagai mu'alaf. Sebab saya sembunyikan pengislaman saya. Jadi hampir 7 tahun saya sembunyikan. Jadi even sekarang pun saya masih menghayati. Tapi 7 tahun saya menyembunyikan pengislaman daripada keluarga saya, buat saya menghayati kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tu. Okey, baik. Jadi itu dia. Dan dari segi penghijrahan, prosesnya pada awal memeluk agama Islam itu bagaimana keadaannya, teman-teman, keluarga? Seperti yang saya maklumkan, kalau keluarga memang saya tak maklumkan. Saya sembunyikan pengislaman saya sebab saya takut. Saya masa tu umur 18 tahun. Saya pun masa awalnya saya pun rasa macam betul ke keputusan saya ni? Dan sehingga ada momen-momen rasa macam perlu patah balik ke, tapi saya kata saya dah berada di pertengahan jalan, so saya teruskan. Jadi keluarga saya tak tahu dan saya sembunyikan daripada keluarga saya. Dah banyak cabaran sebenarnya dalam perjalanan hijrah awal itu. Sememangnya awal-awal itu saya tidak bertudung, saya curi-curi solat dalam rumah. Memang struggle lah. Struggle. Saya pun ketika tu saya terfikir macam mana umur 18 tahun Allah berikan saya kena fikir umur 18 tahun ni kena fikir macam mana nak solat. Sentiasa fikirkan helak untuk solat. Alhamdulillah saya ada kawan. Kira saya ada 2 orang kawan yang sangat memahami, sangat membantu. Mereka sangat membantu saya dalam saya nak solat, dalam ruang-ruang lah. Maksudnya kalau saya tak pergi rumah dia orang solat pun, saya akan solat di tempat isi minyak. Jadi mereka sangat supportive lah. Orang kata kalau biasa kita kata ada, bila saya memerlukan tu ada. Maksudnya tak adalah macam walaupun kawan saya pun tu sebaya saya ketika itu, masing-masing kami pun belajar, tapi ada. Cuma itulah Alhamdulillah keadaan, dan guru-guru sekolah saya ketika itu mereka tahu juga saya dijaga seperti permata lah ketika itu. Kata satu rezeki kepada saya yang membawa saya melalui awal-awal pengislaman saya. Dan berbalik kepada proses penghijrahan yang dilalui, itu maknanya cabaran yang telah dilalui selepas mula agama Islam. Proses ke arah itu apabila terdetik untuk mengucap kalimah syahadah, jadi siapa yang membantu pada ketika itu, dan pada waktu itu seberapa ramai sebenarnya yang datang untuk menyokong, contohnya seperti guru ataupun teman-teman yang rapat tadi itu? Bila kita syahadah, proses tu awal tu saya hanya ada seorang ibu angkat. Ibu angkat tu adalah ibu kepada kawan saya. Beliau seorang sahaja. Maksudnya ketika tu tak ada siapa pun, sebab saya
saya tak nak siapa-siapa pun tahu Ya. pengislaman saya ketika itu. Mhm. Jadi saya nak masa tu beliau hanya membantu saya lah untuk saya untuk syahadah untuk buat pendaftaran. Mhm. Beliau hanya bantu. Guru-guru saya semua tak tahu. Semua tak tahu Masa eh? tu saya Ya. semua Mhm. tak tahu waktu permulaan tu. Tak ada siapa-siapa yang tahu. Dan saya pun unexpected juga yang Mhm. saya akan buat pendaftaran. Mhm. Sebab saya beranggapan untuk belajar dulu, tapi Mhm. Allah takdirkan saya untuk gerakkan hati saya untuk buat Alhamdulillah. pendaftaran. Subhanallah. Baik. Jadi itu dia kata percaturan yang Allah telah rancang sebenarnya untuk setiap hamba-Nya. Tetapi apabila kita melalui satu proses itu pastinya ada ramai pendukung dan juga penyokong ya. Dan walaupun katanya hanya ibu angkat tu sahaja yang tahu pada ketika itu dan 7 tahun merahsiakan pengislaman terhadap ataupun kepada keluarga sahaja maknanya teman-teman yang lain tu berapa lama lepas tu dimaklumkan kepada mereka. Sebenarnya saya memang sembunyikan lah. Mhm. Maksudnya hanya teman-teman rapat saja yang tahu. Maksudnya yang dekat dengan saya sahaja yang tahu. Yang lain tu tertanya-tanya sebab kadang-kadang mungkin mereka terdengar-dengar tapi saya tidak pernah bagi tahulah. Okay. Jadi dengan keluarga sebab saya dah masuk belajar waktu tu. Mhm. Jadi kawan-kawan dekat universiti memang tahulah sebab Mhm. kawan sekelas. Mhm. Dan kawan-kawan kira kawan-kawan yang rapat dengan saya sahaja yang tahu Mhm. tentang Hmm. pengislaman saya. Okey, berkaitan dengan teman rapat tadi, teman rapat ni semua adalah saudara seagama ataupun ada juga kawan-kawan lain. Ketika permulaan saya memeluk Islam tu kawan-kawan yang seagama lah. Maksudnya Mhm. kawan-kawan saya majoritinya 99% adalah Melayu Islam. So Hmm. kawan-kawan itulah. Dan kawan-kawan tu tak ramai pun yang Mhm. tahu tak ramai. Tapi bila saya masuk universiti, Mhm. ada kawan-kawan saya yang bukan Islam yang mengetahui. Tetapi mereka tidaklah menjadi penghalang tetapi menjadi menyokong emosi je lah. Menyokong Hmm. emosi yang mana saya perlu sembunyikan. Just macam disembunyikan pengislaman tu tapi kita kena go to life kita macam biasa juga kan. Ya. Sebagai pelajar. Jadi Hmm. itu antara mereka ada bersama begitu. Tidaklah Alhamdulillah. menjadi seorang batu api, tidak sangat Tidak baik ya. maksudnya. Syukur-syukur dan merahsiakan membantu untuk merahsiakan menghormati keputusan daripada Cik Aisyah Maya sendiri dan 7 tahun merahsiakan pengislaman bukan satu tempoh yang singkat. Seperti mana yang telah pun Cik Ain kongsikan tadi, solat pun cuba untuk curi-curi masa, cuba cari helah dan sebagainya. 7 tahun tu kot. Jadi ia satu proses yang panjang. Bagaimana Cik sini melalui hari-hari bersama dengan ahli keluarga? Kalau kita berikan contoh situasi dan pada masa yang sama mempraktikkan ibadah sebanyak yang mungkin. Okey. Sebabkan saya akan jadi cabaran untuk saya beribadah bila saya balik cuti semester lah. Mhm. Okay, so bila cuti semester ni sentiasa orang kata macam mana cuti semester ni biasa saya balik kadang-kadang bulan Ramadan. Jadi saya akan berusaha untuk solat 5 waktu. Alhamdulillah, Mhm. walau dalam apa jua cara saya akan solat. Sebab saya berpegang bahawa dengan solat itulah yang akan mudahkan urusan saya. Jadi saya Mhm. pernah solat secara baring, secara Mhm. orang sakit. Saya pernah solat dalam bilik air Mhm. yang bersih, bukan Mhm. bilik air yang sekali dengan tandas. Mhm. Saya juga pernah solat dekat church, Mhm. gereja Mhm. sebab ketika tu waktu maghrib saya ada event dekat gereja keluarga ada perkahwinan. Mhm. Jadi dah masuk waktu maghrib. Jadi saya pakaian saya tu pakaian untuk aurat, saya bawa stokin semua dan bila nak solat tu saya ambil sembahyang dan saya niat lillah ta'ala dan saya solat. So saya solat Mhm. dekat atas, dekat gereja, kat tempat yang tersembunyi lah. Mhm. Dan banyak keadaan yang solat belakang pintu, betul-betul belakang pintu, seumpama kata apa, macam Jepun nak datang pancung kepala kita. Dia, Allah. dia punya perasaan tu macam Mhm. ya Allah, 4 rakaat nak habiskan, 3 rakaat nak habiskan kan. Mhm. Sentiasa berhati-hati tapi berjaya juga cuba khusyuk, sentiasa khusyuk lah untuk khusyuk Mhm. dalam solat. Jadi kekhusyukan itu sedikit terganggu tapi saya berusaha untuk solat dalam apa jua keadaan lah ketika Mhm. sebelum keluarga saya tahu.
Okey, ia satu-satu perkara yang sangat mencabar tetapi alhamdulillah Allah permudahkan walaupun dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi dan detik ketika apabila rahsianya sudah terbuka. Kongsikan bersama kami. Sebabkan saya rasa dah lama sangat, selama 7 tahun, ia agak sukar bagi saya untuk sembunyikan secara yang lama. Jadi pada tahun 2017, Ramadan 2017, saya berniat dan saya berdoa, tak berhenti saya berdoa pada Ramadan 2017 untuk supaya keluarga saya tahu daripada mulut saya sendiri. Maksudnya biar saya lah asbab yang daripada saya lah mereka tahu. Ya. Dan akhirnya memang Allah jadikan pada hari raya pertama, memang asbab daripada saya, mereka melihat saya bertudung dan daripada situ mereka mencari semua. Dan saya dipanggil balik pada minggu ketiga untuk menjawab setiap persoalan, dan akhirnya saya mengaku pengislaman saya. Dan seperti biasalah, permulaannya memang mendapat tentangan yang hebat, dan tapi bagi saya sebagai kenapa mereka tentang, kerana mereka sayangkan saya. Mereka sayang saya. Jadi pertentangan hebat tu saya tak nafikan, tapi saya rasa tenang mereka dah tahu. Cuma saya berkeras untuk nakkan Islam ni, dan saya tak nak tinggalkan keluarga saya. Sebab antara sebab saya tak nak bagi tahu pengislaman saya adalah saya takut saya kehilangan keluarga saya. Tapi ketika itu saya memang sangat-sangat orang kata cemas lah. Cemas yang macam saya takkan lupakan saat tu. Saat yang mana saya tak takut, saya rasa lega. Sebab apa? Satu rahsia besar yang saya simpan, saya dapat beritahu pada keluarga saya. Tapi dalam keadaan sama, satu ujian yang hebat adalah saya kena pertahankan akidah saya. Ketika itu untuk mempertahankan akidah saya lah, yang itu jadi satu saat yang dan dia mengambil masa, bukan itu sahaja, dia ambil masa yang sekarang dah tahun ke-5 mereka mengetahui pengislaman saya, dan dia adalah satu proses untuk mereka menerima perubahan saya, mereka menerima saya sebagai anak yang dah masuk Islam, adik yang dah masuk Islam. Dan dia satu proses yang agak lama. Saya sangat menghormati mereka kerana hari demi hari, masa demi masa, mereka cuba menerima hakikat bahawa saya dah memeluk Islam. Saya sangat menghormati dan sangat subhanallah, Allah berikan mereka kekuatan untuk menerima pengislaman saya. Mungkin bukan 100%, tapi sekurang-kurangnya saya tak seperti orang lain yang dibuang keluarga. Sebab doa saya selama 7 tahun, ya Allah, saya tak nak dibuang keluarga. Saya nak keluarga saya sebab mereka adalah keluarga saya. Jadi itulah saat-saat dan perjalanan. Ya, walaupun sudah 5 tahun berlalu dan ia masih lagi proses yang masih berjalan untuk menerima sepenuhnya 100%, dan apabila ia berlaku dari segi proses, maknanya bersolat di rumah, berpuasa di rumah, bagaimana mudahnya ia juga dilakukan di rumah? Ada dapat sokongan secara tidak langsung juga daripada keluarga? Alhamdulillah, bila dah macam saya kata, proses mereka untuk menerima, saya rasa sekarang kalau saya balik rumah, saya senang untuk solat. Maksudnya saya tak perlu sembunyi, saya boleh solat dengan tenang, saya boleh solat orang kata 5 waktu tu memang saya boleh solat dekat rumah. Saya tak perlu pun hatta saya keluar dengan mereka pun saya boleh untuk minta excuse untuk saya pergi solat kerana keadaan tu. Keadaan tu saya tak pasti bagaimana mereka melihat, tapi apa yang saya nampak, mereka melihat Islam yang saya amalkan. Jadi saya kena tunjuk yang baik. Jadi sama juga dengan berpuasa, saya beritahu saya berpuasa, saya kena puasa. Walaupun saya sakit yang tidak membawa kemudaratan, saya kena berpuasa. Jadi daripada segi solat, alhamdulillah. Tapi tak adalah saya pergi letak sejadah depan mereka, saya solat. Tidaklah. Tak adalah saya masih lagi menghormati sebab sebab betul. So maksudnya menghormati keadaan itulah. Dan puasa pun mereka pun menghormati saya berpuasa. Jadi itu keadaannya lah.
Secara ringkas, saya masih terfikir-fikir kan, maknanya sebelum mengumumkan kepada mereka yang sudah pemeluk Islam, katanya bila balik je semasa tu bulan puasa, macam mana macam nak tolak mereka kalau mereka ajak makan pada ketika itu, macam mana yang dilakukan oleh Cik Ain sebenarnya? Saya tengah bayangkan ni, saya tengah fikirkan macam mana tu kan. Okey. Mm-mm. Soalan yang menarik tu sebenarnya uh, apa ni, bila dekat rumah Mhm. masa saya sebelum itu memang satu cabaran sangat, Mhm. mencabar sebab first year dan second year saya berpuasa Hmm. di rumah. Mhm. Jadi cabarannya saya akan lewat-lewatkan, macam nanti mak makan nanti. Lepas Mhm. tu bila dah petang sikit saya kata mak nak pergi keluar jap. Saya Oh. pergi keluar, Mhm. saya pergi bazar, saya akan Mhm. balik nak dekat buku puasa dan benda tu akan saya buat hari-hari lah. So Hmm. dan memang saya akan lambatkan untuk makan. Hmm. Lambatkan untuk makan. Oh. Hmm. Jadi kata apa, begitulah Allah mudahkan selama 2 tahun. Hmm. Dengan tambah dengan sahur saya sahur seadanya. Kadang-kadang minum air je sebab pelik lah kan tiba-tiba goreng bihun ke apa ke, goreng nasi goreng pagi-pagi makan kan. Ah, 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 Jadi ah. sahur seadanya bila kat rumah, asal kita sahur kita makan kurma. Sebab Hmm. kurma semua tu bukan satu perkara yang pelik lah kat rumah Ya. saya. Oh. Tapi biasa je sebab Mhm. sebab saya background saya besar dekat Barrack Polis. Jadi Mhm. biasa memang bapak saya akan bawakan kurma lah bawa balik dari rumah. Mhm. Mhm. Jadi so adalah kurma. Jadi makan kurma, minum air. Macam itulah Okey. punya keadaan dan perjalanan. Baik, baik. Terima kasih kerana berkongsi. Akhirnya dapatlah saya bayangkan apa yang berlaku pada ketika itu. Dan Alhamdulillah, ia dipermudahkan sampailah hari ini. Dan pastinya, selain pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita lebih kuat, siapa insan-insan yang ada di sekeliling yang menjadi pendorong, penguat semangat sampailah ke hari ini? Kalau nak cakap siapa tu sangat ramai dalam perjalanan saya sehingga hari ini, ramai. Mhm. Kalau saya nak katakan keluarga saya walaupun mereka bukan Islam, saya boleh katakan keluarga saya Mhm. juga adalah penguat saya. Mhm. Keluarga saya adalah penguat saya, mak ayah saya, abang Ya. saya adalah penguat saya. Mhm. Tapi dalam masa sama kalau orang luar saya akan kata kawan-kawan saya, kawan-kawan belajar saya, kawan-kawan universiti saya, Mhm. apa ni, uh, dan kawan-kawan yang kata apa, bos-bos saya, Mhm. tempat-tempat lecture, pensyarah-pensyarah saya yang saya kenal langsung tidak langsung. Dan saya memang mencari orang-orang yang orang kata apa, yang boleh beri motivasi kepada saya. Dan Mhm. orang kata apa, keluarga ibu angkat saya, keluarga ibu angkat saya. Ada ramai lagi sebenarnya Mhm. dalam perjalanan ni. Saya tak boleh cakap satu-satu orang, Ya. tapi dalam perjalanan ni ramai yang saya jumpa. Saya ada adik-adik saya ada kakak-kakak, saya ada abang-abang. Maksudnya mereka ni bukanlah yang datang, oh memang kakak, abang, tak. Mereka ni dalam perjalanan tu saya berjumpa. Berjumpa Baik. dalam perjalanan ni sehingga ke Mhm. sini, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang saya kenal ramai sebenarnya Mhm. yang membantu perkembangan saya sehingga hari ini. Alhamdulillah. Saya rasa sangat terharu dan masa sama sebab tapi saya cuba tahan kalau tak nanti akan dengar saya sebab dan menangis je sepanjang masa. Jadi di akhir penghujung ini kata-kata semangat buat saudari Islam yang masih baru dan ingin mengenali agama suci ini, silakan. Kata semangat kepada mereka yang baru nak mengenal Islam ke? Ya, betul. Kata-kata semangat saya nak beritahu kepada mereka yang nak baru mengenal Islam, jangan rasa terhalangnya niat untuk mempelajari Islam kerana kita takutkan cabaran. Percayalah, apabila kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang, kita betul-betul belajar tentang Islam tu, terutamanya belajar solat, belajar Quran, belajar solat dan amalkan solat tu, insya-Allah dengan solat semua masalah kita akan nampak mudah, semua InsyaAllah. masalah kita akan dipermudahkan dan belajarlah sedikit-sedikit Mhm. sehingga kita rasa seronok nak melakukan. Jangan melihat Islam itu pada satu-satu orang, tapi datang dan faham Islam tu apa sebenarnya dan bacalah Al-Quran.
belajar untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran sebab solat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran adalah kata-kata Allah, kata-kata motivasi kepada kita untuk kita meneruskan perjalanan dan jangan rasa kecabaran sebagai seorang yang baru memeluk Islam itu sebagai rasa macam memang sukar. Saya tak nafikan. Saya tak nafikan saya pernah berada dalam pelbagai keadaan. Tapi percayalah bila kita dah berada di jalan berjalan di hadapan, apabila kita pandang ke belakang, kita akan rasa satu nikmat yang kita rasa macam pernah lalui ujian ni. So kita akan hilang. Kerana apa? Sebab pergantungan kita kepada Allah SWT dan manusia di sekeliling kita adalah semuanya adalah asbab untuk kita menjadi lebih baik. Jadi kurangkan pergantungan kepada makhluk, lebihkan pergantungan kepada Allah. Tapi kita perlukan manusia sebab Allah kata perhubungan kita dengan manusia ini, sebab Allah cipta manusia. Jadi kita perlu ada hubungan baik dengan manusia dan hubungan yang lebih baik dengan Allah. InsyaAllah Allah akan hantar persekitaran dan orang-orang baik di sekitar. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Cik Nur Ain Sumayah binti Abdullah bersama-sama kita sebagai tetamu dalam program Hijrah Ramadan musim yang kedua pada kali ini dan diharapkan menjadi inspirasi kepada semua khusus juga buat saudara Islam yang masih baru dan ingin mengenali dengan lebih mendalam lagi agama suci ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Salam. Ya, sekian saja untuk Hijrah Ramadan musim kedua yang diterbitkan oleh Sabirin Rahman.